Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua yang menonton video cikgu. Jadi bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran ataupun video pembelajaran Cikgu Zul. Okay, hari ini kita akan belajar matematik tahun 4, ya, tajuk darab perpuluhan. Jadi suka untuk cikgu ingatkan, untuk darab perpuluhan ni dia sebenarnya sama macam kita darab nombor yang biasa. Cuma ada satu perkara yang kita perlu ingat. Ada satu perkara yang kita perlu ingat ataupun ada satu SOP yang kita perlu ingat, iaitu titik perpuluhan. Dah nama pun tajuknya darab perpuluhan, maka dia ada satu elemen khas iaitu titik perpuluhan yang tak boleh ditinggalkan. Jangan lupalah bila kita menuju jawapan akhir, pastikan titik perpuluhan tu ada. Jadi kita akan tengok, cikgu akan bagi contoh cara untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan darab perpuluhan. Okey, kita tengok contoh yang pertama iaitu 60.52 darab dengan 3. Okey, jadi untuk sukatan sekolah rendah, tajuk perpuluhan kita akan ada paling banyak akan ada 3 tempat perpuluhan. Tempat perpuluhan adalah tempat perpuluhan dia adalah nombor selepas titik. Selepas titik tu, itu dinamakan tempat perpuluhan. Kita ada 3. Iaitu kalau kita ingat, kita imbas balik. Yang pertama ni per 10, yang kedua ni per 100, dan jika ada lagi satu nombor, dia ialah per 1000. Paling banyak untuk sekolah rendah hanya akan ada 3 sahaja dekat belakang ni lah. Jadi untuk soalan ni hanya ada 2. Dan untuk sukatan tahun 4, kita akan darab dengan nombor 1 digit. Okey, kita ada dua cara untuk menyelesaikan soalan darab perpuluhan. Cara yang pertama melalui bentuk lazim seperti biasa, dan cara yang kedua adalah kaedah kekisi atau lattice method. Okey, cikgu akan tunjuk kaedah yang pertama. Okey, kita buat bentuk lazim dia. Okey, bentuk lazim dia 60.52 darab 3. Okay. So kalau kita tengok cara susunan ni adalah sama macam kita darab nombor bulat yang biasa, seperti kita dah belajar dalam tajuk yang pertama sebelum ni. Bezanya untuk nombor perpuluhan ada titik perpuluhan. Okey, kita darab macam biasa. 2 darab 3 jawapannya 6. 5 darab 3 15. 5 di sini, 1 kita buat di atas. Okey, sifar darab 3 ialah sifar. Apa-apa nombor bila darab dengan sifar akan jadi sifar. Okey. Dan kita ada 1 di atas. Sifar darab 3 ialah sifar, ditambah 1 maka dia ialah 1. Okey, 6 darab 3 18. Okey, 8 sini disebabkan nanti ada nombor, so kita tulis 1 terus 18. Baik. So di sini kalau kita tengok jawapan ni dah habis adakah jawapan ni telah lengkap? Belum. Kerana ada lagi satu elemen yang tertinggal iaitu titik perpuluhan. Jadi kita turunkan titik perpuluhan mengikut lajunya. Maka jawapan dia, okey, cuba kita sebut jawapan dia. Macam mana sebutan jawapan yang betul? 181.56. Okey. Ingat sebutan yang betul 181.56. Bukannya 181.56. Itu salah. Salah. Kita sebut 181.56. Selepas titik perpuluhan, kita sebut nombor satu persatu. Okey, so ini ada kaedah yang pertama. Okay, kita tengok kaedah yang kedua, iaitu kaedah kekisi ataupun lattice method. Okey, jadi kaedah yang kedua adalah kaedah yang kekisi. So langkah yang pertama, kita sediakan petak nombor ni macam gini, mengikut petak dalam buku latihan kamu lah biasanya. Okey, dan kita tulis di atas nombornya, satu petak satu nombor. Okey, satu petak satu nombor 60. Okey, titik perpuluhan kita letak di atas perpuluhan 52 darab 3. Okey, disebabkan kita hanya darab dengan nombor 1 digit, maka di sini akan hanya ada 1 tingkat lah. Okey. Dan seterusnya, jangan dilupa kaedah kekisi, kita ada garisan yang serong macam ini. Okey. Baik. So sekarang kita
selesaikan dan macam biasalah, darab macam biasa. Okey. 2 darab 3, jawapan dia 6. So macam mana kita nak tulis 6? Ada dua tempat ni. Macam ni kita nak tulis 6, kita tulis sebagai sifar 6. Okey. 5 darab 3 sama dengan 15, kita tulis sebagai 15. Okey. Sifar darab 3 sama dengan sifar. So kita tulis sifar. Dan 6 darab 3 sama dengan 18, kita tulis sebagai 18. Okey. Kemudian langkah seterusnya apa? Okey, langkah seterusnya kita tambahkan semua yang menyerong. Semua yang menyerong tu kita tambah. Okey, yang pertama, okey, 6 dia sorang-sorang je, hanya ada satu. So kita tulis 6. Okey, sifar dan 5. Serong yang pertama ni sifar dan 5. Sifar tambah 5, jawapan dia ialah 5. Okey, 1 tambah sifar, jawapan dia 1. Sifar tambah 8, jawapan dia 8. Okey, 1 dia sorang-sorang, so 1. Okey. Adakah dah siap? Belum. Okey, langkah seterusnya apa? Okey, langkah seterusnya kita baca dari atas turun ke bawah hingga habis. Laluannya. So dalam laluan yang pertama, kita akan jumpa 1, kita jumpa 8, kita jumpa 1, kita jumpa 5, kita jumpa 6. Okey, adakah dah siap? Okey, kalau soalan tu nombor bulat, tak ada titik perpuluhan, ini dikira dah siap lah. Tetapi disebabkan soalan ni adalah soalan nombor perpuluhan, maka ada lagi satu perkara yang awak tak boleh tinggalkan, iaitu titik perpuluhan. So titik di atas kita turunkan sama-sama. Kita turunkan dalam satu lajur. So dia duduk di antara 1 dan 5 lah. Di sini. Okey. Jadi jawapan dia adalah 181.56. Okey. So tadi itu adalah dua cara untuk kita menyelesaikan soalan. Contoh soalan 60.52 darab dengan 3. Cara yang pertama tadi bentuk lazim, dan cara yang kedua kaedah kekisi ataupun lattice method. Okey. So bagaimana? Boleh faham? Okey, tak apa, kita akan cikgu akan tunjuk lagi satu contoh. Okey. Baik, sekarang kita akan tengok contoh yang kedua. Contoh kedua adalah 25.321 darab 5. Okey, semula 25.321 darab 5. Okey, so kita cuba kaedah yang pertama, iaitu bentuk lazim seperti biasa. Okey, kita tulis bentuk lazim 25.321 darab 5. Okey. Okey. Dari segi susunan, seperti biasa kita akan letak nombor yang banyak digit tu di atas dan nombor yang darab dengan nombor yang digit sikit tu di bawah. Kadang-kadang ada soalan dia tulis macam gini. 5 darab 25.321. Okey. Jadi macam mana cara susunan bentuk lazimnya? Kita ambil yang banyak ni, nombor yang besar ni letak di atas, darab yang 5 tu satu digit, 5 tu letak di bawah. Okey? Alright. Okay, kita selesaikan macam biasa. 1 darab 5, jawapan dia 5. 2 darab 5, 10. Sifar di sini, 1 bawah ni atas. Okey, 3 darab 5, 15. Tambah 1 jadi 16. So 6 di sini, 1 naik atas. Okey, titik. Kita ikut. Pastikan kita ikut titik dalam satu lajur yang sama. Okey, kita jangan lupa titik. Okey, 5 darab 5 sama dengan 25. Tambah 1 jadi 26. 6 di sini, 2 naik atas. Okey, kemudian 2 darab 5 sama dengan 10. Tambah 2 ialah 12. Disebabkan di sebelah 2 ni dah tak ada nombor, so terus kita tulis 12 di sini. Maka kita terus akan dapat jawapan. Jawapan dia adalah 126.605. Itu sebutan yang betul. Cikgu tak nak kamu sebut 126.605. Salah. Jawapan itu salah. Jangan dibuat. Okey? Jangan dibuat. Jangan sesekali sebut macam itu. Bila nampak titik perpuluhan, selepas kita sebut perpuluhan,
kita sebut nombor tu satu per satu. Semula 126.6/5. Okey, itu cara yang pertama. Okey, kita akan tengok cara yang kedua, itu kaedah kedua, kaedah kekisi ataupun lattice method. Okey, sekarang kita akan selesaikan mengikut kaedah kekisi iaitu ataupun lattice method. Okey, jadi perkara asas dalam lattice method ialah dia ada kotak dan ada garisan serong. Dan nombor tu kita letak satu nombor satu kotak, satu nombor satu kotak. Dan disebabkan ini adalah soalan perpuluhan, maka kita letaklah titik perpuluhan. Kita letak titik perpuluhan. Nanti di akhir jawapan tu kita akan tulis balik. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Baik, untuk yang pertama, seperti biasa kita mula mendarab daripada sebelah kanan. 1 darab 5, jawapan dia 5. Kita tulis sebagai cuba ke hijau. Okey, kita tulis sebagai sifar 5. Okey, kemudian 2 darab 5 sama dengan 10. So, kita tulis terus 10 ditulis sebagai satu sifar. Okey, 3 darab 5 sama dengan 15. 5 darab 5 sama dengan 25. Dan 2 darab 5 sama dengan 10. Okey, dan langkah seterusnya kita tambah secara menyerong. Kita tambah yang secara semua nombor yang berada dalam garisan dalam ruangan serong tu. Okey, yang pertama 5 ni dia seorang-seorang. So 5. Sifar dan sifar, sifar. 1 dan 5, 6. 1 dan 5 lagi, 6. 2 dan sifar, 2. 1 ni seorang-seorang, 1. Okey. Kemudian, bagaimana cara kita menuju jawapan? Kita akan mulakan daripada atas, turun sehingga habis. Okey, so kita akan tulis jawapan dia ialah, okey, ini laluan dia. Nampak laluan dia, kita turun dan ke kanan. Okey, so kita akan jumpa 1, dan kita jumpa 2, jumpa 6, jumpa 6 lagi, jumpa sifar, jumpa 5. Okey. Dan titik perpuluhan jangan dilupakan. Di atas ni ada titik perpuluhan, kita turunkan dia. Turun letak di sini. Jadi titik perpuluhan berada di antara 6 dan 6. Di sini. Okey. Maka jawapannya ialah tadi 126.6 sifar 5. Okey. Okey, jadi itu adalah dua contoh yang cikgu dah tunjuk mengenai darab perpuluhan. Ada lagi satu contoh cikgu dah tunjuk, lagi satu atau dua lagi yang melibatkan darab dengan 10, 100 ataupun 1000. Okey, kita akan tengok macam mana nak buat. Okey, untuk contoh yang ketiga, cikgu nak tunjuk macam mana kita nak darabkan nombor perpuluhan. Macam mana kita nak darabkan sesuatu nombor perpuluhan tu dengan 10. Dalam contoh ni 10, tapi sebenarnya dia 3 beradik. 3 beradik, 10, 100 dan 1000. Dia 3 beradik. Okey, dia 3 beradik dan cikgu ambil satu contoh. Kita nak buat satu sebagai contoh. Tapi nanti kalau kamu jumpa yang darab 100 ataupun darab 1000, cara dia sama dengan apa yang cikgu nak buat ni. Apa yang cikgu nak tunjuk ni. Okey. Okey, untuk mendarab dengan 10 ataupun 100 ataupun 1000 ni, kalau kita ada 3 langkah. Kita ada 3 langkah. No. Kita ada 3 cara. Kita ada 3 cara. So apa dia cara dia? Cara yang pertama apa? Okey, cara yang pertama adalah siapa tahu? Cara pertama adalah bentuk lazim macam biasa. Bentuk lazim. Okey, kaedah ataupun cara kedua. Cara kedua adalah kaedah kekisi ataupun kaedah lattice. Okey, kita ada lagi satu kaedah. Siapa tahu? Siapa boleh bagi idea? Yang ketiga apa? Kok ada dah tahu ke atau dah pernah buat? Okey, kaedah yang ketiga ataupun cara yang ketiga adalah kita cara yang ketiga atau cara ni kita menggerakkan titik. Okey, tak apa. Cikgu akan tunjuk ketiga-tiga cara ni. Okey, cikgu tunjuk ketiga cara. Okey, cara yang pertama ialah bentuk lazim. Okey, cara yang pertama ialah bentuk lazim. Okey,
Kalau tadi kita tengok contoh kita darab dengan nombor 1 digit. Okey, sekarang ni kita darab dengan 10. 10 ni ada 2 digit. So kalau 2 digit, kita kena ambil akan ada dua baris di sini sebelum kita jumpa jawapan. Macam kita darab nombor macam biasa. Bezanya ini nombor perpuluhan, ada titik perpuluhan. Itu sahaja bezanya. Okey, tak apa. Kita akan buat sama-sama. Okey. Yang pertama, kita nak darabkan dengan sifar. Kita nak darabkan dengan sifar. Jadi 8 darab sifar, sifar. 1 darab sifar, sifar. 2 darab sifar, sifar. 3 darab sifar, sifar. 5 darab sifar, sifar. Okey? Ini perkara asas ataupun perkara asas yang kita kena tahu mengenai darab. Apa-apa nombor yang darab dengan sifar menghasilkan jawapan sifar. Dah siap ke? Belum. Ada lagi. Okey, sekarang kita nak darab, tadi darab dengan sifar. Okey, sekarang kita darab dengan 1. Okey, disebabkan 1 berada pada laju kedua, so kita akan mula juga pada laju kedua. Okey, kita buat satu persatu. So yang pertama, 8 darab 1, 8. Okey, 1 darab 1, kita tulis sebelah, 1. 2 darab 1, 2. 3 darab 1, 3. 5 darab 1, 5. Begini. Inilah jalan kerjanya. Okey, kalau kita garis dan kita perlu tambah. Kita perlu tambahkan kesemuanya. So kita akan tambah sifar. Okey. Sifar ni tak ada nombor bawah dia, maka dia sifar. Sifar tambah 8, 8. Sifar tambah 1, 1. Sifar tambah 2, 2. Sifar tambah 3, 3. Dan 5 turunkan. Okey, dah siap ke? Belum. Kenapa belum? Kita ada lagi satu perkara yang kita tak tulis, iaitu apa dia? Siapa yang tahu? Siapa boleh jawab? Okey. Apa lagi yang tak cukup? Ya. Yang tak cukup adalah titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhan di sini. Okey. Maka jawapan dia jadi berapa? Jawapan dia jadi 532.18 sifar. Okey. Dalam perpuluhan, bila yang selepas titik perpuluhan ni, bila yang di belakang-belakang tu ada sifar, kita boleh tulis ataupun kita boleh abaikan. So ada dua pilih, kita boleh tulis dua bentuk jawapan lah. 532.18 sahaja pun boleh diterima. Dia kalau belakang-belakang lah. Kalau sifar di depan ataupun sifar di tengah-tengah, kalau sifar di depan pun boleh diabaikan. Tapi kalau sifar tu berada di antara nombor, dia diapit dua nombor. So awak kena tulis. Okey? Okey. Sifar ni hanya boleh diabaikan kalau dia berada di belakang sekali. Di belakang sekali selepas titik perpuluhan. Okey, dah nampak So ni kalau kita darab 10. Bagaimana pula kalau kita darab 100? Okey, darab 100 ada berapa digit? Ada 3 digit. 100 ada 3 digit. Maka nanti akan ada 3 baris di sini. Itu saja beza dia. Di sini akan ada 3 baris lah sebab dia satu sifar-sifar. Okey. So kita akan tengok kaedah yang kedua, iaitu kaedah kekisi ataupun lattice method. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah kekisi ataupun lattice method. Jadi kita tengok, kalau tadi kita darab dengan nombor 1 digit, kita hanya ada 1 tingkat. Sekarang kita ada 2 tingkat. Sebab apa? Okey, ini sebabnya. Tengok betul-betul Okey, kita masukkan nombor 53 perpuluhan 218. Terlebih, cikgu terlebih. Okey, ni tak perlu. Kita darab dengan kita darab dengan 10. Begitu Alright. Okey. So kemudian elemen yang perlu ada adalah garisan yang zero. Okey, sekarang kita selesaikan macam biasa. Okey. 8 darab 1, 8 ditulis sebagai sifar 8. 1 darab 1, sifar 1. 2 darab 1, sifar 2. 3 darab 1, sifar 3. 5 darab 1, sifar 5. Okey, kemudian tingkat yang bawah untuk sifar. 8 darab sifar, okey, sifar.
Apa-apa yang darab dengan sifar akan jadi sifar lah. 2 darab sifar, sifar. 3 darab sifar, sifar. 5 darab sifar, sifar. Okey. Kemudian langkah seterusnya, langkah seterusnya kita tambahkan semua yang berada dalam ruangan menyerong, dalam keadaan menyerong ni. Okey. Yang sifar ni dia sorang-sorang, so dia sifar. 8 tambah sifar tambah sifar, 8. Sifar tambah 1 tambah sifar tambah sifar, 1. Sifar tambah 2 tambah sifar tambah sifar, 2. Sifar tambah 3 tambah sifar tambah sifar, 3. Sifar tambah 5 tambah sifar, 5. Dan sifar ni dia sorang-sorang. Okey? Okey, dan seperti biasa, kita akan ambil nombor daripada atas turun arah ke kanan. Itu laluan dia. So kita akan jumpa apa? Nombor apa yang kita akan jumpa? Okay, kita akan jumpa sifar. Kita akan jumpa 5. Kita jumpa 3, jumpa 2, jumpa 1, jumpa 8, jumpa sifar. Okey. Okey, macam cikgu cakap tadi, sifar pada permulaan nombor kita boleh abaikan. Okey, kita boleh abaikan. Okey, kemudian lagi satu. Sebelum kita berpuas hati dengan jawapan, jangan dilupakan apa dia, satu perkara lagi. Titik perpuluhan. Okey, turunkan. Turun dia akan berada di sini. Di antara 2 dan 1. Dia akan berada di sini. Okey. Maka jawapan dia akan jadi 532.18 sifar, atau boleh juga ditulis sebagai 532.18 sahaja. Okey. Sifar yang di belakang sekali pun kita boleh abaikan. Okey. Sekarang kita tengok cara yang ketiga. Cara ketiga, apa dia tadi? Kaedah gerak titik. Okey. Okey, kaedah gerak titik atau kaedah yang ketiga ni, kaedah gerak titik, dia sebenarnya kaedah yang sangat simple. Sangat simple dan menjimatkan masa. Menjimatkan masa. Okey, menjimatkan masa, dan kaedah ni sangat sesuai digunakan untuk menjawab kalau sebelum ni kalau kita biasanya soalan berbentuk objektif, kita boleh guna kaedah ni. Ataupun kalau ada kertas 2 pun boleh digunakan, tetap akan diterima. Okey, kita tengok macam mana cara dia. Okey, cara dia kita tulis balik nombor 53.218. Okey. Okey, kita tengok sini. Okey, perkara yang penting adalah, perkara penting yang awak kena tahu, untuk operasi darab kita kena gerak ke kanan. Okey, untuk operasi bahagi kita gerak ke kiri. Okey. Jadi disebabkan sekarang ni kita melibatkan operasi darab, maka kita akan gerakkan titik ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, kita akan gerak ke kanan berapa kali? Berapa kali? Sekali sahaja. Kenapa sekali? Kenapa sekali? Okey, sebab bila darab dengan 10 hanya ada 1 sifar. So kita akan gerak sekali lah. Okey, contohlah, andai katalah soalan cikgu bertukar darab 100. Disebabkan 100 ada 2 sifar, maka kita akan gerak berapa kali? 2 sifar bersamaan dengan 2 kali. So kita gerak 2 kali lah. 1, 2. Titiknya di sini. So dia akan jadi, jawapan akhir dia akan jadi 53. Jawapan akhir dia akan jadi, kita tulis dulu nombor 53218. Titik akan beralih ke kedudukan di antara 1 dengan 8 di sini. Maka dia akan jadi 5321.8. Itu kalau darab 100. Okey, kita cuba kita tukar balik soalan yang asal. Okey, soalan yang asal tadi berapa? Okey, soalan asal hanya darab 10. So kalau darab 10, berapa kali kita gerak tadi? Okey, kita hanya gerak sekali sahaja. So kita tulis balik jawapan 53218. So titik akan beralih di antara 2 dan 1. Di sini. Maka jawapan dia 532.18. Perpuluhan 18 tau. Bukan perpuluhan 18. Itu salah.
Okey. Okey. Jadi awak boleh pilih kaedah ataupun cara mana yang awak rasa sesuai digunakan, yang mengikut keselesaan awak. Okey. Tapi cadangan cikgu, kalau kita nak menjawab soalan yang berbentuk objektif, kita boleh guna kaedah gerak titik ni. Sebab dia memang akan menjimatkan masa dan langkah ni akan diterima. Akan diterima. Okey. Jadi sekian dulu video pembelajaran cikgu untuk tajuk Matematik tahun 4, tajuk darab perpuluhan. So kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.